Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan para pendengar, muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bertemu lagi kita pada hari ini dalam program siri Al-Quran Sahabatku, dan insya-Allah kita akan teruskan lagi. Tajuk perbincangan kita pada hari ini berkait huraian sifat lazimah bagi huruf-huruf hijaiyah pada bahagian yang berikutnya, iaitulah berkait dengan sifat isti'la dan juga sifat lawannya, iaitulah sifat istifal. Terlebih dahulu tuan-tuan sekalian, kita melihat apa yang dimaksudkan dengan isti'la ini. Isti'la pada bahasa bermaksud meninggi, manakala dari sudut istilahnya, isti'la ini ialah terangkat pangkal lidah ke langit-langit semasa menyebut huruf-hurufnya. Seperti mana kata Imam Sahib Al-Salsabil Al-Syafi, raf'ul lisani bil hurufi isti'la. Apa yang dimaksudkannya ialah terangkat lidah, yakni ketika melafazkan huruf-huruf isti'la. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, berapakah huruf-huruf isti'la ini? Huruf isti'la ada 7, yakni huruf-huruf yang disebutkan sebagai huruf yang meninggi, dan juga huruf yang bila mana menyebut huruf ini terangkat lidahnya ke langit-langit ketika mana kita menyebut huruf-huruf ini. Apakah 7 huruf tersebut? Iaitulah huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf dha, huruf ghain, huruf qaf, dan mudah untuk kita ingat yang mana ia terhimpun dalam rangkai kata khussa, dagtin, qil. Khussa, dagtin, qil, iaitulah huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf ghin, huruf ta, huruf qaf, dan juga huruf dha. Atau dalam rangkai kata yang lain disebut sebagai qil, khussa, dagtin, ataupun rangkai kata yang lain qil, khussa, dagtin. Yakni 7 huruf yang terhimpun dalam rangkai kata ini. Dan huruf isti'la ini juga dikenali sebagai huruf musta'liyah. Disebut sebagai huruf musta'liyah, ataupun kita menyebut isti'la ataupun musta'liyah adalah benda yang sama, perkara yang sama. Seperti mana kata Imam Ibn Al-Jazari dalam matanya, wa sab'u ulwin khussa dagtin qil hasar. Dan 7 huruf isti'la terhimpun kesemuanya pada ungkapan khussa dagtin qil. Seperti mana juga kata Syekh Ibrahim As-Samanudi, wa khussa dagtin qil lil isti'la istaqar. Dan ungkapan khussa dagtin qil tetaplah padanya setiap huruf isti'la. Tuan-tuan sekalian, huruf isti'la ni tidak sama kekuatannya. Huruf yang paling kuat ditafkhimkan iaitulah huruf ta, yakni huruf ketika mana ditebalkan, yang paling kuat adalah huruf ta kerana padanya terdapat sifat itba' yang akan kita lihat pada pertemuan yang akan datang berkait dengan sifat itba' ini. Dan juga huruf ta ini ada sifat qalqalah, yakni sifat tunggal. Kemudian selepas huruf ta adanya huruf dha, sebab padanya terdapat sifat itba' dan juga istitalah. Kemudian huruf sad, kerana padanya terdapat sifat itba' dan juga sifat safir. Kemudian huruf dha, kerana padanya terdapat sifat itba'. Kemudian huruf qaf, kerana terdapat padanya ialah sifat qalqalah. Kemudian huruf ghin, kerana padanya terdapat jahar. Dan yang terakhirnya ialah huruf kha, kerana padanya terdapat hamas. Kata para ulama tajwid dalam syairnya, tib dhaifana sadran dhilala qawanan غوث خفي سبع الاستعلاء. طيب يعني huruf ta, ضيفنا يعني huruf ضاء، صدرا يعني huruf صاد، ظلالا يعني huruf ضاء، قوانا يعني huruf قاف، غوث يعني huruf غين, dan khafi yani huruf kha. Itulah turutan 7 huruf isti'la. Jadi huruf isti'la ini tuan-tuan adalah huruf yang meninggi. Huruf bila mana kita menyebut huruf ini, dia menggunakan pangkal lidah kita, yang mana terangkat pangkal lidah kita ni ke langit ketika mana kita menyebut 7 huruf ini. Apakah 7 huruf ini? Iaitulah huruf
huruf kha, huruf sa, huruf dha, huruf ta, huruf dha, huruf ghin dan juga huruf qaf. Ataupun mudah untuk kita ingat dalam rangkai kata kil khusabagtin. 7 huruf ini dinamakan sebagai huruf isti'la dan mengikut turutan huruf ta adalah huruf yang paling kuat kerana ditafkhimkan, paling kuat ditafkhimkan, ditebalkan kerana sifat huruf ta adanya sifat itba' dan juga sifat qalqalah. Kemudian diikuti dengan huruf dha, huruf sad, huruf dha, huruf qaf, huruf ghin dan juga huruf kha. Jadi kita kena ingat 7 huruf ini dinamakan isti'la kerana sifatnya yang meninggi. Contoh kita menyebut huruf qaf, kita tak membaca dengan qa. Ketika mana menyebut huruf kha, kita tak membaca dengan kha. Ramai orang dalam kalangan kita bila bertemu ayat contoh wala khaufun alaihim, ramai yang membaca wala khaufun, jadi kha. Jadi tuan-tuan, kita kena pastikan bacaan kita itu tepat mengikut sifatnya. Yang ni kha itu salah satu daripada sifat isti'la, mesti bunyi kha bukannya kha. Begitu juga dengan qaf, bila bertemu dengan ayat innallaha la yahdil qauma zalimin, yahdil qauma zalimin, innallaha la yahdil qauma zalimin. Ramai membaca innallaha la yahdil qauma, jadi ka. Yes? Jadi huruf qaf salah satu juga daripada sifat isti'la. Perlu kita berhati-hati ketika mana kita menyebut huruf-huruf isti'la ini. Baik, kita akan teruskan dengan sifat lawan bagi isti'la, iaitulah sifat istifal. Apakah yang dimaksudkan dengan istifal? Istifal ini dari sudut bahasanya ialah menurun. Lawan kepada isti'la tadi meninggi, bahasanya ialah menurun. Dari sudut istilah ialah tidak terangkat pangkal lidah semasa menyebut hurufnya. Yang ini berlawanan dengan sifat isti'la. Isti'la terangkat pangkal lidah ke langit-langit ketika mana menyebut huruf-hurufnya. Sifat istifal tidak terangkat pangkal lidah. Seperti mana kata Imam Sahib Al-Salsabil Al-Syafi, wa khafduhu biha istifalun yujla, dan merendahkan akalnya, yakni tiada mengangkat lidah ketika mendatangkan huruf, itulah istifal. Berapakah huruf istifal? Huruf istifal ada 22. Yakni selain daripada 7 huruf isti'la tadi, semuanya adalah huruf istifal. Iaitulah huruf alif, huruf ba, ta, tha, jim, ha, dal, ذال را زي سين شين عين فاء كاف لام ميم نون واو ha, hamzah dan juga huruf ya, yang mana terhimpun dalam rangkai kata anshir haditha ilmika sawfa tujahiz bidha. Yani ada 22 huruf yang terhimpun dalam rangkai kata ini. Ataupun dalam rangkai kata yang lain, thabata izzu man yujawwidu harfahu idh salla syakka. Juga ada 22 huruf dalam rangkai kata ini, dan huruf istilah juga dikenali sebagai huruf mustafilah. Huruf mustafilah. Jadi kalau huruf istilah juga dikenali sebagai huruf musta'liyah. Huruf istifal juga dikenali sebagai huruf mustafilah. Seperti mana kata ulama tajwid, khudh huruf al-istifali watrukan man qala ifka thabata izzu man yujawwid harfahu idh salla syakka. Ambillah olehmu akan huruf istifal dan tinggalkanlah orang yang berkata bohong, yakni hurufnya berhimpun dalam rangkai kata thabata izzu man yujawwid harfahu idh salla syakka. Yani huruf tha, huruf ba, ta, ain, zai, mim, nun, ya, jim, waw, dal, ha, ra, fa, ha, hamzah, dhal, sin, lam, shin, kaf dan juga huruf alif. Ini adalah sifat-sifat istifal. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, istifal maksudnya menurun. Isti'la maksudnya meninggi. Isti'la ketika mana pangkal lidah ini terangkat ke langit-langit ketika mana menyebut huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya ada berapa? Ada 7 huruf-huruf isti'la. Mudah untuk kita ingat dalam rangkai kata khusabagtin,
khafid, ada 7 huruf, dan selain daripada 7 huruf ini semuanya sifatnya ialah istifal, yakni sifat menurun, yakni tidak terangkat pangkal lidah kita ketika mana menyebut huruf-hurufnya. Baik, insya-Allah untuk pertemuan akan datang kita akan cuba memahami lagi iaitu sifat itbaq dan lawannya iaitu sifat infitah, insya-Allah. Untuk hari ini kita berhenti sampai ini dahulu tuan-tuan sekalian. Terima kasih atas kesetiaan dalam program Syiar Al-Quran Sahabatku ini. Manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.